الله أكبر. يا فتاح يا عليم، افتح علينا فتوح العارفين، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا رب العالمين. الله العظيم. الله. Ayat 45-49. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرة النبي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم، آله الكرام وأصحابه العظام، خصوصا لهذه النية المباركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد النور المذهب للنسيان بنوره، وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك. اللهم يا عليم، أنا عبدك الجاهل وأنت الرب العليم، فعلمنا من علمك يا عليم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. أما بعد. Akhwatul iman, didoakan semoga pagi ini semua ceria, semua bahagia dalam situasi masing-masing, dalam kita meneruskan kehidupan pada hari ini. InsyaAllah kita mulakan dengan tafsiran suratul Ahzab ayat 45 hingga 49 ya. Jadi insyaAllah seperti mana biasa kita baca dulu tuan-tuan ayat tersebut dan kita lihat terjemahan dia secara umum ya terlebih dahulu insyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahida inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل
على الله وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا Sadaqallahul Azim. Tuan-tuan, alhamdulillah pada ayat 45, ya ayyuhan nabi, Allah panggil nabi dengan gelaran pangkat kenabian baginda SAW. Ya, sesungguhnya kami utuskan kamu dengan beberapa tujuan, tuan-tuan. Antara tugasan utama Nabi SAW di bawah dakwah Nabi ini disebutkan sebagai yang pertama syahidan, sebagai saksi. Yang kedua, tuan-tuan, mubasyiran, pembawa khabar gembira. Yang ketiga, wanadhiran, pemberi peringatan. Kemudian ayat berikut, ayat 46, yang keempat, dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya, wada'iyan ilallahi biidnihi. Itu tujuan yang keempat, tuan-tuan, misi Nabi SAW. Dan yang kelima, Allah sebut wasirajam munira, dan sebagai cahaya yang menerangi. Okey. Ayat 47, dan sampaikanlah khabar gembira kepada orang mukmin bahawa sesungguhnya bagi mereka kurniaan yang besar daripada Allah Ta'ala. Dan ayat 48, dan janganlah engkau ya Muhammad SAW menuruti orang kafir dan orang yang munafik. Jangan engkau hiraukan gangguan mereka dan bertawakallah kepada Allah. Wa kafa billahi wakila, dan cukuplah Allah sebagai pelindung, wakil kita, tuan-tuan. Dan ayat 49 itu berbicara tentang hukum nikah kahwin, perceraian, iddah dan mut'ah. Maka disebutkan, wahai orang beriman, tuan-tuan, apabila kamu menikahi perempuan mukmin lalu kamu ceraikan mereka sebelum kamu bersamanya, maka tidak ada masa iddah ke atas mereka yang perlu kamu perhitungkan, tetapi berilah mereka mut'ah dan lepaskan mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. Alhamdulillah, tuan-tuan, beberapa ayat yang akan kita cuba bicarakan pada pagi ini, insya-Allah. Terus kepada halaman berapa tadi? 361 untuk bahasa terjemahan, tuan-tuan. Okey, untuk yang kitab Arab kita akan berada pada halaman 45. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Disebut mahammu da'watin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia, tuan-tuan, peranan tugasan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka dari sudut i'rab, kenapa disebut syahidan, mubasyiran, wanadhiran, da'iyan, sirajan, itu semua bagi atas, tuan, disebut mansub alal hal. Ya, dia ada bahasa Arab, tuan, hal keadaannya mansub. Okey. Kemudian dari sudut balaghahnya, tuan-tuan, ada perkataan sirajan munira, lampu yang menerangi. Tuan, lampu yang menerangi, sirajan munira. Ya, dan ada di sana disebut sebagai tawafuq al-fawasil, mubasyiran wa nadhira, fadlan kabira, sirahan jamila. Ini, tuan, sarahan jamila. Ini semua bahasa balaghah, nilai Quran yang terlalu tinggi, tuan-tuan. Jadi insya-Allah
orang yang mengaji sikit sebanyak bahasa Arab dia akan faham lah. Dari sudut mufradat juga kita tak bacalah ya, kita tak bahaskan tuan-tuan. Cuma kalau kita tengok nanti ada kalimah nakahtum dengan antamassuhunna. Nikah tu apa maksud nikah tu? Apakah dia akad ataupun dia jima', tuan-tuan ataupun kemudian Quran menggunakan almas, sentuhan, menyentuh tu apakah hakikat hanya menyentuh dengan tangan ya, ataupun sentuhan itu bermaksud kepada maksud al-jima', tuan-tuan. Ini semua merupakan bahasa-bahasa kiasan yang digunakan dalam Al-Quran. InsyaAllah sebentar lagi kita cuba tengok, tuan-tuan, apa yang cuba kita boleh faham, tuan-tuan, daripada perbincangan yang dikemukakan oleh ulama tafsir berdasarkan dapatan nas yang mereka temui, tuan-tuan. Okey. Sebab turun ayat 47, tuan-tuan, kenapa turun ayat 47 itu, iaitu wabashiril mu'minin bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Bergembiralah, sampaikan sebab Nabi tadi tu antara tugas Nabi bashir, membawa berita khabar gembira, tuan-tuan, kejayaan Islam di Palestin, di Al-Aqsa, antara al-bisyarah, kesudahan umat Islam tu ialah kejayaan, tuan-tuan. Akhirnya insya-Allah kita dianugerahkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat paling besar dalam syurga kerana bersama dengan Nabi SAW, kerana dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka al-bisyarah, kegembiraan ini mengikut Imam Sayyidina Ikrimah dengan Sayyidina Hasan Basri, tuan-tuan, ketika turun ayat dalam suratul Fath, tuan-tuan, suratul Fath kita belum baca lagi lah, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Suratul Fath ini juga, tuan-tuan, surah yang sangat penting untuk menjadi kayu ukur, tuan-tuan, kepada kejayaan pembukaan kota Mekah, tuan-tuan. Maka ada ketika turun ayat ini, agar Allah mengampunkan dosamu yang terdahulu dan yang akan datang, tuan-tuan. Maka ada sebahagian sahabat berkata, hani'an laka ya Rasulullah. Ya Hanana lah kita kata, ya Hanana, itu Hanana tu maknanya hani'an mari'a, tahniah, mabruk, gembiralah mu wahai Rasulullah, ya, qad alimna ma yuf'alu bik. Maka Allah telah berinteraksi dengan Nabi dengan cara yang paling lembut, yang paling mesra, tuan-tuan. Allah mengampunkan dosa Nabi SAW yang terdahulu dan yang akan datang. Rasulullah, kami ni macam mana pula? Nampak, tuan-tuan? Sahabat tanya Rasulullah, itu Rasulullah punya bahagian, kami punya bahagian macam mana? Maka, tuan-tuan, dalam ayat yang sama dalam suratul Fath, tuan-tuan, Allah jawab, liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannat, agar Allah memasukkan orang mukminin dan mukminat masuk syurga. Laki perempuan ada iman masuk syurga, tuan-tuan. Dan dalam konteks ayat suratul Ahzab yang kita bicarakan pada pagi ini, Allah sebut al-bisyarah wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Bagi berita gembira kepada orang beriman semua, mereka ada anugerah yang besar, al-fadl, anugerah yang besar. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Malam tadi saya dengan Nahdah Ulama Malaysia, tuan-tuan, ayat itu dibacakan dalam Rasulul Muallim. Anugerah Allah kepada Nabi itu besar, tuan-tuan, bukan hanya kepada Nabi, tuan-tuan, kepada kita juga besar, kerana kita menumpang, tuan-tuan, ketuanan, kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-tuan cuba nak kaitkan sikit, semalam kita baca kan, tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam, penghormatan, tahiyat. Kalimah tahiyat yang kita baca dalam solat tu ialah tahiyat yang diperintahkan ketika Isra wal Mi'raj, tuan-tuan, kan. Tahiyyatuhum, tahiyyah, penghormatan kita nanti, tuan-tuan, ketika bertemu Allah Ta'ala. Allah kata salam, tuan-tuan, salam, tuan-tuan. Maka kita kena ingat, tuan-tuan, Allah berselawat dan malaikat berselawat kata Nabi. Maka sahabat tanya, Sayyidina Abu Bakar tanya, kaum Muhajirin dan Ansar tanya, Rasulullah, habis kami macam mana Rasulullah, apa bahagian kami? Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu, Allah dan malaikat juga berselawat ke atas kamu wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam konteks selawat, solat yang telah kita bicarakan semalam, masuk selawat itu apakah rahmah, apakah istighfar, telah kita bincangkan semalam, tuan-tuan. Okey, taib. Selesai, tuan-tuan. Dan itu satu dalil yang pertama, bahawa kita ni sentiasa dikhabarkan dengan khabaran yang gembira, yang baik, al-bisyarah, tuan-tuan. Dan Imam Al-Baihaqi, tuan-tuan, dalam kitab Dalailun Nubuwah, daripada Sayyidina Rabi' bin Anas radhiyallahu an, tuan-tuan, dikatakan
ketika mana turun ayat suratul Ahqaf. Nampak tuan, dia dah main surah Ahqaf, dia dah libatkan suratul Fath. Walaupun kita bicarakan dari hari ini suratul Ahzab, tapi kita kena kaitkan tuan-tuan, kena faham bahawa Quran ni dia saling berhubung antara satu dengan yang lain. Maka tuan-tuan, ketika turun suratul Ahqaf, wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum, dan aku pun tak mengetahui apa yang Allah perlakukan kepada kamu, kepada aku dan kepada kamu. Tuan-tuan, kemudian turun kemudian itu surah Al-Fath, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Maka mereka bertanya, ya Rasulullah, kami tahu, kami dah dapat jawapan apa yang Allah akan berikan, kurniakan kepada dirimu wahai Rasulullah. Bagaimana pula nasib kami? Bagaimana keadaan kami ya Rasulullah? Maka Allah beri kita tuan al-bisyarah, turunlah ayat ini. Dan maksud al-fadlul kabir, fadlan kabira. Orang Melayu kita suka nama Fadli, Fadil, tuan-tuan. Perempuan ni Fadilah, suka kan? Itu Quran memang banyak sebut tuan-tuan. Tapi kadang-kadang tu dot itu dia jadi zal, Fazil, Fazli, Faizal. Itu dia jadi Melayu lah. Tapi kalau dia dot, itu memang Arab. Fadlan kabira, al-fadl, tuan-tuan, maka al-fadlul kabir itu ialah tidak lain dan tidak bukan, mengikut Imam Sayyidina Ikrimah dengan daripada Sayyidina Imam Hasan Basri, maknanya tuan-tuan, itulah syurga Allah Subhanahu wa taala. Bergembiralah tuan-tuan, anugerah syurga yang Allah sediakan dengan syarat kita beriman, tuan-tuan, kita melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala, mematuhi panduan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dimuliakan, okey, tengok dulu tuan-tuan. Macam biasa Syekh Wahbah dia akan susun, selepas kalau ada sebab turun ayat dia akan sertakan. Kemudian dia masukkan tuan-tuan apakah sempena kaitan tuan-tuan tema maudhu' surah yang berkait tentang adab-adab Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Kemudian dengan isteri-isteri Nabi ummahatil mukminin. Kemudian tuan-tuan, Allah sebutkan bagaimana adab kemuliaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebut pula kita orang yang beriman tuan-tuan, pengikut Nabi yang mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita juga perintah Nabi itu wajib kita laksanakan, iaitu takwa, tuan-tuan. Semalam kita bincang apa? Banyakkan zikrullah, tuan-tuan, uzkurullaha zikran katsira, banyakkan zikir. Maka tuan-tuan, antara adab berikut ini nanti akan dibicarakan, tentang adab kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk nanti 2 hari ataupun 3 hari akan datang kita akan bicara tentang salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Tuan-tuan sekalian, okey, kita bincang, kita teruskan dengan perbahasan tafsiran. Okey, maka Allah Subhanahu wa taala, Allahu jalla jalalu, dalam ayat-ayat ini tuan-tuan menyenaraikan 7 tugasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, dalam terjemah dia tulis apa? Sab'u maham, fungsi, dia sebut fungsi, tugasan. Okey, 1 2 3. 1 2 3, syahidan 1, bukan syahidan Kasim, syahidan 1, yang kedua mubasyiran, yang ketiga nadhiran. 3 ni Allah dah senaraikan dalam satu ayat tuan-tuan. Wahai Rasul yang diberikan wahyu, yang diturunkan kepadanya wahyu, sesungguhnya kami bangkitkan kamu sebagai syahid, sebagai saksi, kepada orang yang diutuskan, kepada umat kamu yang membenarkan kamu. Ada yang musaddiq, ada yang mukadzib. Ada yang membenarkan, yang dipengurusikan, yang dipresidenkan oleh Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu wa ardah. Itu yang membenarkan Nabi SAW, para sahabat keseluruhannya, para umat tuan-tuan yang mengikut Nabi SAW. Ada juga geng yang takzib, yang membohongkan, yang mendustakan Nabi SAW. Ada yang tuan-tuan mengikut, ada yang kumpulan penentang. Itu standard tuan-tuan. Dan tuan-tuan, Nabi SAW menjadi saksi tuan-tuan apa yang telah disampaikan kepada umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, jadi tugasan yang pertama tadi apa tuan-tuan? Sebagai syahidan, sebagai syahid, sebagai saksi. Kemudian wa mubasyiran, membawa khabar gembira, tuan-tuan, syurga. Wa mubasyiran tuan-tuan, wa nadhiran, sebagai pemberi peringatan neraka, tuan-tuan. Maka ini tugasan dakwah
yang disampaikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, bahkan seluruh para anbiya alaihi wassalatu wassalam, secara umumnya, secara menyeluruhnya, inilah tugasan utama yang tuan-tuan disampaikan. Maka kalau kita nak sebut ayat tentang syahadah, tuan-tuan, yang Nabi menjadi saksi, maka disebutkan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Kita umat Nabi akan jadi syuhada, bukan syuhada Mahmud, akan menjadi syuhada kepada umat yang terdahulu. Kita, tuan-tuan, mulianya umat Nabi SAW ni, kita boleh tahu pula umat Nabi Nuh ikut tak Nabi Nuh, umat Nabi Lut ikut tak Nabi dia, umat Nabi Ibrahim ikut tak. Kita lah jadi saksi, padahal kita bukan hidup zaman tu, kita hidup zaman Covid, tuan-tuan. Tapi kemuliaan umat Nabi SAW, Allah sebut litakunu syuhada'a 'alan nas, kamu akan jadi saksi bagi umat yang terdahulu, tuan-tuan, dan Rasul Nabi SAW akan jadi saksi kepada kita. Kau ikut, ini tak ikut, ni doge, ni melawan, ini anti, ini follow. Ini semua, tuan-tuan, akan disaksikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa barakatuh. Tuan-tuan, ayat yang mulia ini, tuan-tuan, disokong oleh hadis. Maka sebab tu hadis ni kita tak boleh tolak. Hadis ni dia, tuan-tuan, sumber yang kedua selepas Quran. Hadis kembar kepada Quran dengan syarat-syarat lah, tapisan hadis tu, status hadis tu, darjah hadis tu, tuan-tuan. Maka sepatutnya, tuan-tuan, hadis ni memang perlu kita pelajari bersama dengan Quran. Tuan-tuan, hadis yang menyokong itu hadis Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an. Ya, ketika mana, tuan-tuan, Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu an, ya, dia ditanya oleh Sayyidina Atha bin Yasar. Sayyidina Atha bin Yasar, dia bertemu Sayyidina Abdullah, sahabat Nabi, tuan-tuan, anak kepada Sayyidina Amr Al-As. Maka kata Sayyidina Atha, wahai Abdullah bin Amr, tolong cerita kat saya sifat Nabi SAW dalam kitab Taurat. Maka dia kata, okey, saya boleh cerita. Kata Sayyidina Abdullah bin Amr, ya, cerita dia dalam kitab Taurat sama macam sebiji macam yang Allah ceritakan dalam Quran. Nampak, tuan-tuan? Dalam Quran kita baca pagi ni, ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira. Maka dalam kitab, tuan-tuan, dalam kitab Taurat pun begitulah bahasanya, wa hirzan lil ummiyin. Nabi SAW membantu, menerangkan, tuan-tuan, mengajar bangsa yang ummi, yang tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis. Tuan-tuan, Allah sebutkan, ya Rasulullah, anta abdi wa rasuli, engkau hambaku, engkau rasulku. Aku namakan engkau, antara nama Nabi SAW itu Al-Mutawakkil, orang yang sentiasa bertawakal. Raja-raja Melayu kita, tuan-tuan, dia ada guna gelaran-gelaran kan, Al-Mutawakkil, Al-Mu'tasim, Al-Wathiq Billah. Ini insyaAllah tabarruklah dengan nama Nabi SAW, tuan-tuan. Mutawakkil. Apa sifat Nabi dalam kitab Taurat? Nabi tu bukan orang yang kasar, yang keras, menjerit-jerit dekat pasar, tuan-tuan. Thank you Bang Aziz, ya, TTDI clear. Jadi kita kena guna bahasa standard lah, komersial, bahasa TTDI, bukan Kampung Ismail. Tuan-tuan, ya, kemudian Nabi tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Bahkan Nabi tu ya'fu wa yasfah wa yaghfir, pemaaf, tuan-tuan, ya. Dan Nabi SAW diwafatkan dalam keadaan agama tu dah sempurna, dah lurus. Ketika mana orang dah faham, para sahabat telah dapat mewarisi, memahami sebenar-benarnya apa itu kalimah tayyibah, kalimah tauhid, la ilaha illallah. Tuan-tuan, orang yang dulu rabun, buta, pokak, tuli, hati golap gelita, dengan kebangkitan Nabi SAW, maka mereka mendapat petunjuk dan hidayah, tuan-tuan. Maka jawapan Sayyidina Abdullah bin Amr ini terhadap persoalan Sayyidina Atha, tuan-tuan, menceritakan bahawa ada kesamaan, poin yang hampir sama, cerita tentang Nabi SAW dalam Quran dan dalam kitab Taurat, tuan-tuan. Bahkan saya nak tambah sikit, tuan-tuan, saya nak tambah sikit bahawa Allahumma salli ala Muhammad, dalam tafsir Ibnu Kathir radhiyallahu an rahimahullahu taala, disebut, tuan-tuan, satu riwayat Nabi di kalangan Bani Israel namanya Nabi Sya'tha. Sya'ya, Shin Ain Ya Alif Hamzah. Sya'ya, nama salah satu Nabi di kalangan Bani Israel alaihi salatu wassalam. Kita tak pernah dengar Nabi ni, tuan-tuan. Sya'ya, nama Nabi. Ya Alif Hamzah, Shin Ain Ya Alif Hamzah, Sya'ya. Ini nama Nabi di kalangan Bani Israel,
ketika mana dia sampaikan satu pidato kepada umat dia, bangun wahai Bani Israel, ya, aku nak sampaikan tentang berita nanti pada akhir zaman akan dibangkitkan seorang Nabi yang ummi, untuk masyarakat yang ummi, membawa khabar gembira, mubasyiran tadi, yang cukup akhlak dia, tidak berkasar, tidak menjorit, dan dibayangkan tuan oleh Nabi Sya'ya ini alaihi salam, membayangkan Nabi akhir zaman itu, Nabi kita Muhammad SAW itu, kalau dia lalu pada satu lampu, lampu tu takkan padam. Maksudnya apa tuan? Pelita tu tak padam sebab Nabi tu dia steady, dia sopan, dia lembut. Tuan-tuan, kerana ketenangan Nabi tu, kalau lalu tak adalah terpadam lampu. Lagi tuan-tuan, kalau dia berjalan atas satu buluh, maka buluh tu tak berbunyi, tak bergoyang, sebab tenangnya Nabi itu. Tuan-tuan, dan Nabi tu disebut oleh Nabi Sya'ya ni nak membayangkan tentang Rasulullah SAW kepada Bani Israel. Nabi itu nanti bawa bersihkan perkara-perkara yang mungkar, Nabi itu meluruskan perkara yang bengkok, Nabi itu berakhlak mulia, ketenangan itu pakaian dia, kebaikan itu syiar Nabi itu, takwa itulah perasaan. Banyak tuan-tuan, panjang hadis ini, ya tuan-tuan, itu membayangkan Nabi Sya'ya alaihi salam menceritakan tentang kita dalam kitab lama, kitab dulu dah cerita tentang Nabi Muhammad SAW, dan menceritakan juga bukan tentang Nabi, menceritakan juga tentang umat Nabi Muhammad SAW. Antaranya dia umat Nabi itu khairul ummah, umat yang terbaik, mengajak kepada makruf, mencegah daripada kemungkaran, tuan-tuan. Masjid dia hidup walaupun sekarang kena tutup 2 minggu, ya tuan-tuan. Kemudian solat mereka itu dalam keadaan duduk dan berbaring, berjihad di jalan Allah secara bersoft-soft, tuan-tuan, sanggup berhijrah demi Allah, kerana Allah. Wa anajiluhum fi sudurihim, mereka menghafal Quran. Nampak tuan, Injil mereka dalam dada mereka. Ini penyampaian wahyu yang disampaikan oleh Nabi Sya'ya alaihi salam. Tuan-tuan, Nabi Sya'ya alaihi salam menyampaikan tentang baginda Nabi SAW dan menyampaikan tentang kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Tuan-tuan, ini anugerah yang Allah berikan kepada Nabi, dan tuan-tuan, anugerah yang Allah berikan kepada kita. Sya'ya. Okeylah, bolehlah. Okey tuan-tuan, ini sebahagian riwayat yang disebut oleh Imam tuan-tuan, Imam Ibnu Katsir. Dan sebelum saya berpindah kepada poin berikut itu, tuan-tuan, juga ketika mana Nabi mengutuskan 2 orang sahabat ke Yaman. Siapa tuan-tuan? Nabi utuskan ke Yaman. Ya, dan Nabi pesan, saya nak tunggu jawapan tuan-tuan ni. Saya tak boleh petik nama student lah. Pelajar kita ada kelas, dia tak masuk kelas pagi ni, dia dah ada kelas tasmik pukul 8.30 nanti kan. Jadi saya nak tanya tuan-tuan, ya, bagaimana, siapakah 2 sahabat yang Nabi utuskan ke Yaman? Nabi kata, pergilah kamu, fabashshira wala tunaffira, sampaikan kepada orang Yaman berita gembira. Kau jangan takut-takutkan orang Yaman. Kau jangan khabar benda-benda ni masuk neraka, ni masuk neraka, ni bid'ah, ni. Jangan nak cerita neraka, ya, cerita syurga dulu. Dan konsep dakwah yang Nabi terapkan kepada 2 orang sahabat ini ialah wayassira wala tu'assira, bagi yang simple-simple, yang mudah-mudah. Jangan bagi yang berat-berat, bagi yang senang-senang orang beramal. Wa mubasyiran, sebab apa? Allah dah turunkan kepada aku, kata Nabi SAW kepada 2 orang sahabat ni, ayat yang kita baca tuan-tuan pagi ni, ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Tuan-tuan, okey, soalan saya, siapakah 2 orang sahabat tersebut yang diutuskan ke Yaman? Saya tunggu jawapan tuan-tuan. Dr. Firdaus ADU boleh jawablah. Taib tuan-tuan sekalian, qala, ya, salah seorang Sayyidina Muaz, betul. Okey, Abang Aziz, betul, Sayyidina Muaz bin Jabal. Seorang lagi, siapa lagi seorang yang Nabi utuskan ke Yaman ketika itu tuan-tuan, menjadi duta Nabi SAW menyampaikan Islam. Baik tuan-tuan, kita teruskan kepada ayat 4 dan 5. Peranan yang keempat dan yang kelima tuan-tuan pada ayat berikut itu, wada'iyan ilallahi biidnihi wa sirajam munira. Jadi sebagai da'i, kan tuan, da'i mengajak manusia kepada Allah. Tuan-tuan, da'iyan mengajak orang ramai kepada Tuhan, mentaati Tuhan. Betul, Haji Siddiq, betul.
Betul. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Jadi ketika hadis ini turun tadi, hadis ini disampaikan dua orang sahabat yang diutuskan ke Yaman, Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muaz radhiyallahu anhuma. Okey tuan, terus tugasan yang keempat sebagai dai, pendakwah. Tuan-tuan semua ialah dai. Ingat tuan-tuan semua adalah dai. Walaupun tak sepatah harap tak tahu. Walaupun baca suratul Ahzab lintang pukang. Walaupun tak mengaji tafsir, tuan-tuan semua dai. Kita semua ialah pendakwah. Tuan-tuan, semua kita adalah pendakwah. Jadi kita kena sampaikan dakwah dengan cara yang betul. Kita share lah benda-benda yang baik, tuan-tuan. Telah kita pastikan, tuan-tuan, ya, maka kita boleh sampaikan apa yang kita faham, tuan-tuan, sebagai seorang dai. Okey, baik tuan-tuan. Maka Nabi tu sebagai dai, tuan-tuan, ya, yang menyampaikan perintah Allah Taala sama ada secara sirran wa alaniyah, secara tersembunyi ataupun secara nyata, sebab fasa dakwah tu mula-mula kaum kerabat, wa anzir ashiratakal aqrabin, dekat rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam, dekat As-Safa, tuan-tuan kan. Itu fasa yang pertama. Tapi dah sampai, tuan-tuan, ada sikit kekuatan, maka Nabi dah perlu himpunkan masyarakat Mekah untuk mendengar risalah dakwah Nabi secara nyata, alaniyah, tuan-tuan. Maka itu tugasan Nabi SAW sebagai pendakwah. Dan tuan-tuan, yang kelima, tugasan yang kelima Nabi SAW itu sebagai pelita yang lampu yang menerangi, sirajan munira, torang bendorang, tuan-tuan. Maka Nabi SAW menerangi kita dengan membawa Quran, membawa panduan, tuan-tuan, demi kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Taib. Kata Syekh Wahbah rahimahullahu ta'ala, kita fokus, tuan-tuan, kepada perkataan biiznihi. Okay. Kita, Nabi SAW menyampaikan dakwah dengan izinnya, nya Allah lah. Hanya dengan izin Allah, pada waktu yang Allah tentukan, pada waktu yang Allah putuskan. Itulah, tuan-tuan, Nabi SAW dapat menyampaikan dakwah tersebut dengan izin Allah. Dari sudut ini, orang tarikat kena faham, tuan-tuan, semua perkara, sama ada tarikat ataupun sebaliknya tak bertarikat pun, tuan-tuan, kita kena faham semua dengan izin. Izin siapa? Allah. Sama juga, tuan-tuan, dalam bertarikat, dia nak sampaikan bai'ah, semua mesti dengan izin daripada sanad, daripada silsilah dia, guru dia. Maka saya ingat dulu masa saya buat dengan Sidi Muhammad Saleh, Sidi Muhammad kata, Al-Ja'fari, kullu syai' bil izin. Semua kita nak bergerak ni, nak bertindak ni, tuan, semua dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dengan restu redha para masyayikh kita, tok-tok guru kita. Tuan-tuan, dengan izin. Tanpa izin, maka kita tak boleh bertindak, tidak boleh bergerak. Ini khusus dalam bertarikat, dia lebih halus, lebih ketat syaratnya, tuan-tuan. Semua berlaku dengan izin. Izin Allah Subhanahu Wa Taala pastinya, tuan-tuan. Taib, dakwah kita dengan izin Allah, insya-Allah berjaya, tuan-tuan. Kemudian tadi dah sebut siraj. Sirajan munira, Nabi itu pembawa obor cahaya, petunjuk, tuan-tuan, yang terang benderang, tuan-tuan, membawa kita kepada jalan yang lurus. Okey, tuan-tuan. Maka itu sebagai satu tashbih, perumpamaan, tuan-tuan, bahawa jalan yang kita pilih ni, jalan Nabi SAW ni jalan yang terang, tuan-tuan. Cuma kenapa tak gunakan matahari? Matahari lagi terang. Kenapa tak gunakan qamar? Qamarun. Kenapa tak gunakan anta syamsun anta badrun? Kenapa guna dalam ayat ni, tuan-tuan, siraj? Kan, baguslah ada orang nama Sirajuddin, Qamaruddin, Syamsuddin, tuan-tuan, semua din baguslah. Baguslah tu kan, Syams, Qamar. Tetapi Allah tidak menggunakan Syams, Allah juga tidak menggunakan perumpamaan Qamar. Pada ayat ni Allah letakkan siraj, pelita, lampu, tuan-tuan. Kenapa? Kerana, tuan-tuan, kalau guna perkataan Syams, terlampau torang bona, tuan-tuan. Cahaya matahari kita tak boleh tengok, tak boleh pandang, sakit mata kita, merosakkan mata, penglihatan kita. Adapun, tuan, kalau setakat lampu studio kita ni, bilik saya ni lampu, saya bolehlah pandang kejap-kejap, tak adalah sakit mata dah, tak adalah silau benar dah. Beza, tuan-tuan, lampu dengan matahari. Maka cahaya lampu ni, tuan, cahaya obor tu dia tak menyakitkan mata, tuan-tuan. Tetapi kalau cahaya matahari kita tak boleh nak tolong. Sebab itu kita baca Syama'il, memang tak ada siapa sahabat yang boleh tolong Nabi SAW. Terlampau torangnya, muka Nabi tu macam bulan purnama,
tuan-tuan, torang bendorang, maka tak ramai orang, tak semua sahabat mampu menatap ketampanan, kecantikan wajah Rasulullah SAW. Maka dari konteks dakwah digunakan siraj, tidak gunakan perkataan syams ataupun qamar, tuan-tuan. Dan maka kata Syekh Wahbah lagi tuan di sini diumpamakan siraj itu tuan-tuan dari sudut dia munir, sirajan munira. Ingat tuan tafsir kita, nama tafsir apa? Tafsir Munir. Syekh Wahbah pilih namanya tafsir Al-Munir, tuan-tuan. Kerana siraj itu tuan-tuan, ya, dia bahkan dikatakan tuan cahayanya itu kadang-kadang dia ngam lah, sesuai, dia tidak menyakitkan mata, tuan-tuan. Kadang-kadang cahayanya pun tak adalah terlampau kuat, tuan-tuan, yang menyebabkan kita tak dapat melihat, tuan-tuan. Dan poin yang keenam, poin kelima, tuan-tuan, Allahumma shalli ala Muhammad, apa tadi? Syahidan mubasyiran nadhiran da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Dah ada 5 kan. Yang keenam al-bisyarah, tuan-tuan. Apa dia kelebihan yang keenam? Disebutkan Nabi, tuan-tuan, mengiklankan berita gembira kepada mereka yang beriman dengan risalah baginda SAW, yang mentaati syariat baginda SAW, kita akan diberikan anugerah yang besar berbanding umat-umat yang terdahulu. Pahala yang besar, tuan-tuan, yang tidak dapat digambarkan, tuan-tuan. Dan itu satu siraj, iaitu bisyarah, berita gembira. Dan poin yang ketujuh, yang terakhir untuk perbincangan mengenai misi perjuangan Nabi SAW, iaitu berita yang inzar, yang tuan, ancaman yang menakutkan. Jangan kita ikut pandangan kafir munafik, tuan-tuan. Abaikan mereka, pinggirkan mereka. Pergantungan kita, tawakal kita, tuan-tuan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang munafik jangan kita layan, tuan-tuan. Dalam masyarakat kita pun orang munafik adalah. Termasuk juga kita tahu di kalangan masyarakat Palestin pun ada dia punya spy orang Islam yang pergi Aqsa, tapi dia jadi spy kepada Zionis Israel. Ada orang munafik ni di mana-mana tempat pun ada, tuan-tuan. Zaman Nabi pun ada, tuan-tuan. Yang sembahyang sah depan pun munafik, tuan-tuan. Maka sebab itu disebutkan, tuan-tuan, bahawa jangan dilayan orang munafik. Jangan tunduk kepada kehendak mereka. Jangan dilayan, tuan-tuan, pandangan-pandangan provokasi orang kafir, tuan-tuan. Teruskan perjuangan. Serahkan urusan kita, tuan-tuan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Thiq billahi tamaman. Di sini Syekh Wahbah tulis wathiq bihi, tapi saya ingat dulu Syekh Nuruddin, tuan-tuan, selalu dalam kelas selalu diulang-ulang. Wathiq billahi tamaman. Yakinlah dengan Allah sempurna. Yakinlah sepenuhnya dengan Allah. Itu saya ingat, tuan-tuan, pesanan Syekhuna Syekh Nuruddin ketika kami belajar di Mesir dulu. Itulah yang Syekh sebut-sebut tiap-tiap kuliah. Syekh kata thiq billahi tamaman. Percaya dengan Allah, jangan pakai cakap munafik, jangan pakai cakap orang kafir, tuan-tuan. Okey, selesai. Kata itu bab Nabi SAW dan bagaimana kita, tuan-tuan, berhadapan dengan maksud bisyarah, berita baik syurga, dan ancaman neraka, agar tidak kita menurut telunjuk pandangan orang kafir dan munafik. Maka lepas tu baru disertakan ayat berikut tu, ayat berapa? 49. Ya, 40, ya betul, tuan, 49. Ayat cerita pasal kahwin balik semula. Kembali sikit bab perkahwinan. Dulu dah cerita dah pasal isteri Nabi. Bagaimana kalau mereka memilih untuk berpisah dengan Nabi SAW, kalau tak tahan hidup dengan Nabi yang susah, maka diberi mut'ah kepada mereka, kan. Maka di sini pula munakahat yang ini, tuan-tuan, cerita secara umum kepada umat Islam. Bagaimana hukum nikah kahwin. Maka Allah sebutkan, tuan-tuan, wahai Nabi, wahai orang beriman yang betul-betul beriman dengan Allah, membenarkan Rasulnya, kalau dah berlaku akad kepada orang isteri kamu tu, kemudian bercerai pula, tuan-tuan, maka kalau berlaku penceraian belum bersama lagi, ad-dukhul, tidak sempat bersama lagi, maka hukum iddahnya macam mana? Jawapannya tak ada iddah. Ini kena faham, tuan-tuan. Kan iddah tu tempoh menunggu wanita, tuan-tuan, sama ada 3 kali suci, salah satu quru, tuan-tuan, ataupun 3 kali haid, ataupun kalau cerai mati 4 bulan 10 hari dia ada iddah. Dan ada hikmah yang tuan-tuan pun dah faham lah benda ni, kan. Tetapi, tuan-tuan, apa yang nak disebut sini secara ijma', ya, ulama' kata kalau berlaku penceraian, dia dah akad dah. Musim Covid ni main tuan-tuan, main wakil je akad, ataupun pergi pusat dakwah boleh jumpa 4 orang je, dah akad dah, tuan-tuan.
Kenduri tak boleh buat lah, tuan-tuan kan, dah akad tetapi belum sempat bersama, belum jumpa pun, yang perempuan ni dah boring, lelaki pun boring, tak dapat jumpa, kita cerai lah, kata bini itu. Lelaki kita okay on, kita cerai lah, tak dapat jumpa seminggu, sebulan, 2 bulan, maka sebelum berlaku pertemuan, belum jima' lagi, maka di situ tuan-tuan berlakulah penceraian secara sah dan tidak perlu ada iddah bagi si isteri tersebut sebab mereka belum lagi bersama. Itu poin yang saya ingat paling besar. Sebab Syekh Wahbah tuan, dia bincang panjang, saya tak boleh baca lah yang tu. Tuan-tuan dah 8-10 kan. Kejap lagi tuan-tuan tengok hukum kupasan dia, bab ini memang panjang, dia bahaskan 4 mazhab tuan-tuan. Cuma nanti kan saya akan simpulkan tuan-tuan. Jadi senang nak faham, kalau berlaku penceraian sebelum bersama tuan-tuan, maka di situ untuk cover perasaan isteri tadi tu, sama ada dia yang minta ke, sebab masih belum bersama ni ya tuan-tuan, maka kita kena pakai kaedah tuan-tuan, wa matti'uhunna, bagi mut'ah. Ni bukan nikah mut'ah. Mut'ah ni tuan-tuan bukan nikah mut'ah Syiah ni dah. Famatti'uhunna, mut'ah yang Nabi offer kepada isteri-isteri Nabi, mut'ah yang Allah anjurkan dalam ayat ni tuan-tuan kepada orang Islam yang berkahwin, dah bernikah, dah berlaku akad tapi belum berlaku persetubuhan, maka tuan-tuan eddahnya tak ada eddah, tidak berlaku eddah, tak ada eddah yang perlu ditunggu. Maknanya perempuan tu dia cerai pagi nak potong kan, dia boleh kahwin lain. Sebab belum ada hubungan apa-apa tuan dari sudut hubungan kelamin dia. Maka tetapi Quran mencadangkan, menyuruh bayar iddah. Bayar mut'ah. Sebab lepaskan perempuan tu dengan keadaan yang baiklah. Sarahan jamilah. Lepaskan dia elok-elok, jangan kata gantung tak bertali ke apa. Lepas baik-baik dan bagi mut'ah untuk jaga sikit perasaan perempuan tu, bagi dia sepersalinan pakaian ko, bagi dia telokong Siti Khadijah ko, bagi dia telokong Kemboja ko, macam itulah. Tuan-tuan mengikut kesesuaian tempat dan masa. Katanya orang Somban apa cara orang Somban, orang Pahang apa cara orang Pahang, orang KL apa cara dia tuan-tuan. Ini tuan-tuan disebutkan sebagai sarahan jamilah dalam bentuk membayar sedikit sagu hati mut'ah kepada isteri yang diceraikan belum sempat berlaku apa-apa hubungan kelamin tuan-tuan. Okey, selesai. Kenapa sebut mukminat? Ya ayyuhallazina amanu idza nakahtumul mu'minat, sedangkan Islam, lelaki Muslim boleh kahwin dengan perempuan Yahudi dan Nasrani, ahli kitab. Sebab tuan-tuan sepatutnya jawapan Syekh Wahbah di sini, orang Islam kena pilih kahwin dengan lelaki pilih perempuan yang mukminah, bukan perempuan ahli kitab di kalangan Yahudi dan Nasrani. Okey tuan-tuan, itu sebab Allah fokuskan tuan-tuan idza nakahtumul mu'minat. Bermaksud kalaulah dia kahwin dengan ahli kitab, kalau sekarang ni tak berlaku dah. Sebab tuan-tuan bukan ahli kitab, sekarang ni ahli sitab. Semua sembah salib ahli kitab apa benda tuan-tuan kan. Yahudi pun tuan-tuan tak ori dah. Semua dah seleweng dah tuan-tuan. Tak beriman dengan Nabi. Apa benda ahli kitab tuan-tuan Jadi katalah berlaku perkahwinan orang Syria, orang Syam, orang Iraq, orang Mesir. Ada yang ortodok tuan-tuan, Kristiannya tu, Nasraninya tu benar lagi. Okey, lelaki Mesir ni kahwin dengan perempuan Kristian. Kan tuan-tuan. Jadi kahwin, berlaku penceraian, belum sempat sentuh. Dia sebut tu dalam ayat ni sebut apa tuan? Sentuhan itu disebut tadi Allahumma salli ala Muhammad, disebut min qabli an tamassuhunna. Maknanya brother Mesir ni, Muslim ni, dia kahwin dengan perempuan Kristian Mesir lah. Saya andaikan tadi perempuan ni ahli kitab. Tuan maka dia belum sempat bersama dengan akak siapa nama orang Kristian Kristian nama apa? Mariah biasa. Mariah ke Maryam ke dia bagi nama kan tuan-tuan. Dia belum sempat bersama. Macam mana hukum dia? Sama. Dia tidak ada iddah. Perempuan Kristian tersebut, ahli kitab tersebut tak ada iddah. Walaupun ayat ni sebut mukminat, supaya fokus sepatutnya seorang mukmin kahwin dengan mukminah. Tapi kalau dia kahwin ahli kitab, sah perkahwinannya. Kalau berlaku cerai, belum ada mas sentuhan al-jima', maka di situ tuan-tuan tiada iddah bagi perempuan ahli kitab tersebut. Itu dia tuan-tuan. Ya. Dan ayat yang seterusnya tu famatti'uhunna. Muka surah apa surah? 366 tuan-tuan. Saya main baca Arab ni kan. Tuan-tuan tengok 366. Maka perintah tu, apakah perintah itu wajib? Matti'uhunna, maka berikan mereka mut'ah, isteri yang kamu ceraikan belum sempat bersama tu, maka tuan-tuan dikata wajib
Ya, lebih lagi kalau tak disebut mahar masa akad. Okey. Ada pendapat kata yang kedua, qila, ayat ini umum, sama ada kita dah sebutkan apa tuan-tuan, harga mahar ataupun sebaliknya. Ini menjadi perbincangan ulama. Dan ada kata wajib, tuan-tuan, bagi kalau dah sebut nilai mas kahwin dengan mas kahwin sebanyak RM100 tunai, maka berlaku perceraian, belum sempat bersama, wajib bayar separuh harga. Maknanya tuan-tuan, RM50 cover mahar tadi, separuh daripada harga mahar, dan kena bagi mut'ah sepersalinan pakaian contoh. Itu satu pendapat kata wajib. Pendapat yang kedua kata sunat. Tuan-tuan, sunat je bagi. Mati'uhunna, walaupun ayat ni suruh, tapi suruh tu bukan level wajib, dia jatuh kepada hukum sunat. Sunat bagi perempuan itu tuan-tuan, mut'ah dan sedikit mas kahwin, walaupun belum sempat bersama tuan-tuan. Ini hukumnya sunat, bukan wajib. Ada dua pandangan lah, ada kata wajib, ada kata sunat. Okay, tuan, kita teruskan. Ini saya belajar tuan-tuan buku ni tahun 99, saya tahun 4 kuliah. Tuan-tuan, tahun 4, dan silibus ini memang prof saya Dr. Mahmud Ukazi. Memang kami baca ni tuan, dan memang masya-Allah tabarakallah, saya tengok tuan-tuan balik semula, memang dah belajar lah, tapi dah lupa lah tuan-tuan benda ni. Dia sebut asarut talaq qabla al-masis. Boleh tak? Macam mana kesan talak kalau belum bersama? Detail lah tuan-tuan. Detail perbincangan dia detail. Bagaimana hukum iddah, talak yang muallaq, tuan-tuan, apa yang dikatakan dukhul yang hakiki dan yang majazi. Ini semua disebut tuan-tuan. Saya dah belajar dah ni, tapi banyak dah lupa lah tuan-tuan. Taib. Qala fiqh, ataupun kita ringkaskan tuan sebagai penutup perbincangan pagi ni, beberapa hukum hakam yang dapat kita pelajari pengajaran tuan-tuan. Satu, kata Syekhuna Az-Zuhaili radhiyallahu an, Allah sebut Nabi dengan 7 sifat dan ataupun 7 nama yang telah kita bincangkan tuan-tuan tadilah. Yang tu saya tak ulang tuan-tuan. Dah kita bincangkan. Ya, bahkan okey, selesai poin yang pertama. Pindah poin yang kedua. Muka surat berapa Ustaz? Sanian, kata Imam Qurtubi, muka surat 367 tuan-tuan. Kata Imamul Qurtubi, ayat ini sebagai motivasi kepada Nabi SAW dan kepada orang beriman, sebagai ikram, karamah, takrim kepada kita semua sebagai umat Nabi SAW. Tuan-tuan, Nabi dapat kelebihan, kita juga dapat kelebihan sebagai umat Nabi SAW. Tuan-tuan, maka tuan-tuan, ayat ini mencakupi sebahagian nama-nama Nabi. Nama Nabi tu banyak, sifat Nabi tu mulia tuan-tuan. Antaranya li khamsatu asma' dalam hadis tu kan. Nabi ada ni 5 nama: Muhammad, Ahmad, Mahi, Hashir, Aqib. 5. Aqib ni kita dah baca kan tuan-tuan. Aqib ni tak ada Nabi dah lepas tu. Wa khatamun nabiyyin. Tak ada Nabi lah lepas Nabi Muhammad SAW. Kemudian dalam surah At-Taubah, Raufun Rahim, Raufar Rahima, nama Nabi SAW tuan-tuan. Nama Nabi tu Muqaffi, Nabi yang terakhir. Hashir, Nabi Taubah, Nabi Rahmah. Masuk Masjid Madinah tuan-tuan, Tuan Guru saya pesan dulu, almarhum Datuk Haji Burhan Tampin. Masuk Masjid Nabi, dalam babu salam kita tengok pintu depan itu tertulis nama-nama Rasulullah SAW ada 99 di Masjid Nabawi. Ala sakinah afdhalus salatu wassalam. Tuan-tuan, Syekh Wahbah dalam kitab kita ini mengambil 67 Sab'an wa Sittin, 67 nama Nabi SAW berdasarkan kitab Ahkamul Quran yang ditulis oleh Imam Ibnul Arabi. Rajin tuan-tuan, Qadi Al-Imam Ibnu Arabi tuan, dalam kitab Ahkam Al-Quran dia sebut ada 67 nama. Kalau tuan kadang-kadang dengar radio Hakim kan, Ustaz Amin tergolak tu lah, Ustaz Amin apa nama tu? Ustaz Amin Palestin tu. Ustaz Amin Allahumma salli alaihi, dia macam ada kita nama khas dia Ustaz tu Ustaz Amin Abdullah tuan-tuan. Dia tu dia ada gambus-gambus qasidah nasyid dia disebut nama Nabi SAW. Dalam kitab Barakat Makiyah yang kita dapat sanad daripada Maulana tuan-tuan Ar-Ruhani Pakistan, juga disebutkan banyak nama Nabi SAW tuan-tuan. Tak sempat kita nak baca ni, tapi tuan-tuan nanti baca dapat berkat. Sebut nama Nabi SAW tuan-tuan, keberkatan 67 nama Nabi yang dicatatkan oleh Imam Ibnul Arabi, Ar-Rasul, Al-Mursal, An-Nabi, Al-Syahid, Al-Musaddiq, Al-Ummi, An-Nur, Al-Muslimul, Bashirul, Mubashirul, Nadhirul, Munzir, Mubayyin, Amin, Abda'i, Siraj. Sampailah penutup tuan-tuan.
Abdullah Nabiyul Haramain. Boleh? Kemudian tuan-tuan, ini nanti kita kena buat satu slot khusus ni. Nama Nabi ni kita kena buat satu sesi khusus tuan-tuan. Diterangkan pula tuan-tuan, Rasul tu apa, Bashir itu apa, Siraj itu apa maksud Nabi tu sebagai Al-Imam. Imam itu maknanya yang dirujuk dalam segala perkataan dan perlakuannya. Tuan-tuan, apa maksud Nabi itu sebagai amil, bukan amil zakat. Nabi itu sebagai orang yang membangunkan, sentiasa membangunkan perkara yang membawa kepada ketaatan kepada Tuhannya. Sudut perkataan, akidah, perkataan, perbuatan. Apa maksud mubarak pada nama Nabi SAW tu? Keadaan Nabi tu sentiasa menambah kebaikan, pahala kepada umat. Ini tuan, banyak kupasannya sampai selesai. Yang ni insya-Allah cuba nanti kita dah selesai, kita cuba ambil satu sesi khusus bahaskan tulisan Imam Ibnul Arabi terhadap asma dan sifat Nabi Muhammad SAW yang mulia. Itu mengambil halaman 368 370. Itu 3 muka surat tuan-tuan kena bacalah. Kena baca tu jawapan ni tuan. Tak adalah baca dah ustaz, dah habislah kan. Itu tuan-tuan jawab slow kan. Okey tuan-tuan. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, poin yang keempat. Keempat ni tuan, itu yang saya kata tadi. Ketiga tu tak apalah. Ketiga tu pendek kan. Ayat ni dimansuhkan mengikut Imam Mujahid. Tuan kan, jangan bagi can orang kapi, lawan. Kan? Ya. Ayat ni kata Imam Mujahid, suruhan memaafkan orang kafir itu dimansuhkan dengan ayat wada' adahum, sebab ada ayat as-saif, perang jihad. Kalau kafir munafik dah melampau, lawan dia, jangan maafkan dia. Ini ada ayat lain lah. Okey, poin yang terakhir tuan-tuan, yang keempat ni dia membahaskan panjang lebar tentang tuan-tuan, tentang apa tadi, tentang nikah dan cerai dan iddah. Jadi sepakat ulama mengatakan dalam ayat yang mulia tuan, kalau dah berlaku akad tapi belum bersama, maka tak ada iddah. Dah itu je kita pegang tuan-tuan, selesai. Okey, dan dari sudut iddah ni tuan, adalah tempoh-tempoh dia dengan hikmah-hikmah dia lah. Cuma tadi kes yang kita baca dalam ayat ni dia tak berlaku iddah. Okey tuan-tuan. Dan dari sudut itu nanti adalah perbincangan ulama. Boleh tak berlaku tuan-tuan pada poin yang kelima tuan-tuan poin yang kelima. Okey, ikut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad tuan-tuan, ya, boleh tak berlaku cerai sebelum nikah? Kata Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i, mana boleh berlaku cerai sebelum nikah? Nikah cerai itu hanya berlaku selepas berlakunya akad nikah. Okey, settle kan tuan-tuan tetapi tuan-tuan, Imam Abu Hanifah kata boleh berlaku penceraian sebelum berlaku akad nikah. Ini tuan-tuan pun perbincangan yang cukup panjang mengikut Imam Abu Hanifah tuan-tuan. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya. Poin yang ke-8 tuan-tuan, saya terus pindah poin yang ke-8, sebab di situ dia kata apakah khalwah bersunyi-sunyi itu dianggap sebagai jima'. Ini juga perbincangan yang panjang tuan-tuan. Kalau ikut imam kita taklah, ya tuan-tuan. Dan poin yang ke-8, Imam Hasan Basri dan Imam Abu Aliyah digunakan perkataan famatti'uhunna dalam bab mut'ah. Jadi dah berlaku penceraian, bagi sagu hati itu hukumnya wajib. Ya, sebagian mazhab mewajibkan tuan-tuan, ya, termasuk mazhab Syafi'i. Tuan-tuan jadi kecuali kalau dia kata apa? Dikecualikan kalau dia dah disebut mahar, maka yang wajib dibayar hanyalah sebahagian mahar. Ini tuan-tuan perbincangan yang panjang, ya tuan-tuan. Dan poin yang ke-9 itu, apakah bentuk sagu hati yang perlu diberi oleh mantan suami ini kepada isteri, bekas isterinya, yang dia kena bagi ialah, saya dah sebut tadi, kiswatun kamilah, satu sepersalinan. Dan benda ni tuan-tuan berlaku dekat Nabi SAW, iaitu ketika Nabi kahwin dengan Umaymah binti Syarahil, kan. Malam pertama tuan-tuan, ketika Nabi SAW nak menyentuh Umaymah ni macam tak selesa, macam tak nak hidup dengan Nabi. Maka Nabi faham, katanya perlukan perpisahan, perlu bercerai. Maka Nabi perintahkan Abu Usaid, tolong sediakan 2 helai baju lah untuk Umaymah, kerana dah akad tetapi tidak berlaku apa-apa hubungan suami isteri. Maka Nabi bayar, Nabi berikan mut'ah kepada Umaymah binti Syarahil. Tuan-tuan, wallahu a'lam bisawab.
Okey tuan, saya kira itu dulu untuk pagi ni. Ya, saya kira jelas lah kan, ayat 49 tu jelas, tak ada iddah, cuma bagi mut'ah tuan-tuan ataupun separuh mahar. Dan perbincangan yang agak detail itu saya tak bincang lah, cuma saya nak sebut juga apa yang Prof saya sebut dalam kitab dia ni Al-Ahkamu Syar'iyah ni dan fil ayatil Quraniyah. Dia kata kenapa Quran sebut summa. Tuan-tuan nampak tak? Dalam bahasa Arab ni penting tuan-tuan belajar bahasa Arab ni. Ya. Kenapa Allah sebut summa? Tak sebut wa ke fa ke tuan? Dia ada hikmah, ada sebab Allah kalau sebut satu kalimah tu, setiap huruf yang Allah bicara dalam Quran tuan-tuan ada perbincangan sebab antaranya ya ayyuhallazina amanu idza nakahtumul mu'minat thumma talaqtumuhunna. Kalimah summa tu kemudian, summa tu tuan-tuan maknanya tuan penceraian tu mesti dia lakukan dengan tenang. Maknanya jangan kelang kabut, kena fikir secara matang, fikir anak-anak, fikir semua sudut lah. Kalau memang dah tak ada jalan, barulah berlaku penceraian. Maka Quran gunakan perkataan summa itu ada sebab. Maknanya kena ambil masa kaunseling ke, jumpa istikharah sembahyang hajat, bincang, tanya, banyak sesi dia. Bukan tiba-tiba ni tak berkenan lagi nak, petangkan cerai, tak begitu. Summa itu tuan-tuan, kalimah summa maknanya membawa kepada berfikir panjang sebelum bertindak berpisah, memilih jalan berpisah antara suami isteri itu. Ada hikmah dia. Cuma dalam ayat ni tuan-tuan kita dah sebut tadi yang menyebabkan berpisah itu tuan-tuan dan tanpa iddah tu kerana memang dah tak ada jalan keluar, dah tak ada pilihan lain, maka bercerai itulah kadang-kadang tuan itulah pilihan yang terbaik. Ya, wallahu a'lam bissawab. Tuan-tuan jumpalah esok insya-Allah. Esok kita nak sambung ya tuan-tuan tentang isteri-isteri yang dihalalkan untuk dikahwini oleh Nabi, perempuan-perempuan yang dihalalkan untuk dikahwin oleh Nabi SAW. Ada 4 kategori tuan-tuan. Ada satu kategori tu dia wahibah, dia serahkan diri kepada Nabi SAW. Kalau berlaku penyerahan itu, maka dia tidak ada mahar. Ini pun satu perbahasan tuan-tuan. Kalau kita tak faham betul-betul ni, kita pun nanti jadi orang macam orang kafir, orang munafik, mempersoalkan, mempertikaikan perkahwinan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. InsyaAllah esok jumpa tuan-tuan. Qulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juzitum anna khairan katsira. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sama-sama semua. Terima kasih sama-sama.